ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من قال نارا كان له من أهل الشهود ومن تبعه لا ينقص ذلك من علومهم شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nona minta rapat-rapat untuk rapat-rapat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawajuh dan niat untuk beramal, bukan hanya setakat dengar sahaja. Nak dengar dengan tawajuh dan juga niat untuk mengamalkannya. Alladzina yastami'ul qawla fayattabi'un, mereka dengar dan mereka mengamalkannya dengan cara yang betul. Kenapa kita kena amal? Kerana kita nak sampaikan usaha dakwah ni ke seluruh alam. Kerja dakwah adalah rahmat bagi manusia. Sebagaimana Anbiya alaihi salam datang, mereka datang sebagai rahmat untuk manusia. Mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Nabi, kami utuskan kamu sebagai rahmat untuk sekalian alam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami telah hantarkan kamu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk seluruh manusia. Kenapa rahmat? Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mana nabi yang datang, mereka datang berusaha atas manusia. Nabi-nabi yang datang sebelum, mereka datang berusaha atas manusia. Orang-orang yang taat, Allah selamatkan mereka. Orang-orang inkar, Allah binasakan mereka. Orang-orang yang taat selamat, walaupun mereka sedikit ataupun banyak. Yang mereka golongan inkar, Allah telah musnahkan mereka. Ambil lisan dakwah mereka, kamu ta'ala Allah, kamu akan berjaya. Kalau kamu tidak tahan Allah, kamu akan gagal. Nabi Nuh AS datang 950 tahun beliau telah berusaha. Beliau telah pergi jumpa manusia satu demi satu, bertebaran di muka alam. Fama amana ma'ahu illa qalil, orang sedikit, golongan sedikit saja yang mengikuti beliau. Anbiya alaihissalam tidak tengok bilangan. Walaupun golongan mereka sedikit, Allah akan beri kejar pada mereka. Mereka akan selamat. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada orang beriman
dan dengan Nabi Nuh AS mereka golongan sedikit. 950 tahun beliau telah berusaha. Sangat sedikit sahaja yang ikuti baginda Nuh AS. Jadi golongan sedikit ni Allah telah berjayakan, yang lain Allah binasakan dengan banjir yang besar. Orang-orang yang taat telah selamat, dan orang-orang yang tidak taat, inkar, Allah telah binasakan mereka. Allah tidak tengok bilangan, Allah tengok orang-orang yang taat. Walaupun sedikit, Allah akan beri kejayaan. Bagaimana Nabi-Nabi yang datang mereka usaha bawa manusia ke arah iman. Ambil yang datang, fahamkan manusia satu demi satu, satu demi satu. Kami telah hantar Nabi silih berganti satu demi satu. Setiap Nabi mereka berusaha pada zaman-zaman mereka menyuruh manusia pada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali baginda sallallahu alaihi wasallam datang. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Sebelum ini Nabi-Nabi dihantar sangat sedikit, untuk jangka masa yang sedikit. Kaum Nabi Lut alaihissalam mereka telah mencari untuk sempurnakan hajat-hajat mereka golongan lelaki daripada golongan wanita. Nabi Lut alaihissalam telah fahamkan mereka apa yang kamu buatlah salah. Allah terjadikan pasang-pasang. Nabi Lut alaihissalam telah fahamkan mereka. Maka malaikat-malaikat telah datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat mula-mula datang pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap yang datang itu adalah manusia, sedangkan yang datang itu adalah malaikat. Faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim AS telah bawa kambing yang telah dimasak, digoreng lah, diletak di hadapan tetamu. Tapi tetamu tidak makan, malaikat tak makan. Bila tamu datang, kita sediakan makanan untuk hidang tamu. Tapi oleh kerana malaikat tidak makan. Maka malaikat kata, kami adalah malaikat, kami diutus untuk menghancurkan kaum Lut alaihissalam, turunkan azab ke kaum Lut alaihissalam. Qala inna fiha Luta. Maka berkata Ibrahim AS kata, kamu nak binasakan, turunkan azab ke kaum Lut, sedangkan dalam kaum itu ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berada di kalangan mereka. Qala inna fiha Luta. Maka mereka kata, kami tidak akan binasakan Lut, kami akan selamatkan Lut alaihissalam. Kami akan turunkan azab atas kaum Lut alaihissalam. Bila malaikat sampai pada Nabi Lut alaihissalam, malaikat Allah telah hantar dalam keadaan pemuda-pemuda yang cantik.
Nabi Lut AS dah takut, dah timbul kegelisahan. Kaum aku dah lah ada penyakit, penyakit kan, suka pada golong kaum lelaki. Kalau kaum aku tahu ada tamu-tamu yang cantik di rumah aku, habislah, dia kata. Maka berita tersebar. Maka orang terlalu tak ketuk pintu Lut AS. Maka Lut AS fahamkan mereka, ini tetamu saya, kamu datangilah pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak wanita-wanita, kamu kahwinlah, buatlah, sempurnakanlah syahwat kamu dengan cara yang betul, jangan ganggu tetamu saya. Nabi Lut AS terpelihara dan semua kaum telah dibinasakan. Anbiya alaihissalam Anbiya sebelum ni datang, setelah mereka berdakwah, Allah Subhanahu Taala berkeputusan hidayah ataupun azab untuk mereka. Allah beri kenabian kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib telah faham kaum dia, jangan kamu tipu dalam timbangan. Penyakit kaum Syuaib alaihissalam adalah mereka tipu dalam timbangan. Syuaib alaihissalam telah fahamkan mereka, jangan buat perkara ini larangan Allah. Kaum mereka tidak taat, Allah telah binasakan mereka. Banyak mana aib-aib dalam umat-umat dahulu menyebabkan mereka telah dibinasakan. Nabi ada, mereka tipu dalam timbangan dan sukat, mereka tipu dalam sukatan. Di zaman kita juga penyakit-penyakit ni ada. Semua penyakit yang ada di zaman dahulu, semua adalah umat ini. Umat ni pun banyak tipu dan timbangan, sukatan. Kenapa umat ni masih tak dibinasakan? Sebab apa? Sebab rahmat Nabi SAW. Zaman kenabian Nabi tidak ditamat, dia akan berjalan sehingga hari kiamat. Rahmat Allah ni akan sampai hari kiamat. Kerja Nabi akan ada sampai hari kiamat. Rahmat Allah akan berada bersama kita sampai hari kiamat. Sebab itu Allah tak binasakan umat ini. Semua Nabi-Nabi yang datang, mereka telah gunakan doa yang Allah beri pada Nabi-Nabi tersebut di dunia ni. Tapi Nabi SAW sabda, saya telah pelihara doa tersebut, saya tidak gunakan di dunia ini. Kita pelihara doa tersebut. Pada hari kiamat nanti, saya akan minta supaya Allah Subhanahu Taala selamatkan umat ini. Akan beri sokongan untuk umat ini supaya Allah Subhanahu Taala selamatkan dari azab kedahsyatan hari kiamat. Seluruh umat dari sejak Nabi Adam AS sehingga Nabi SAW, banyak mana umat-umat yang Allah hantar, semua akan ada di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Dan semua manusia dalam keadaan gelisah. Ada orang yang pelur dia sampai ke tahap lutut dia, sampai pusat dia, ada yang sampai dada dia, dia tenggelam dalam pelur. Ada yang pelur dia sampai tahap dada dia, ada yang sampai tahap leher dia. Matahari akan duduk sehasta ataupun sejarak lebih atas kepala, sehingga otak mereka akan menggelegak. Manusia waktu itu dalam gelisah, mencari-cari mana dapat bantuan. Mereka
sehingga kedahsyatan pada para masyarakat itu, manusia kata, kalaulah kami yang dinaki Allah, masuk ke campak kami dalam neraka. Tahan dengan keadaan para masyarakat, maka akan timbul dalam hati-hati manusia, dan mari kita berjumpa datuk kami, datuk kita Adam AS. Maka seluruh manusia akan datang jumpa Nabi Adam AS. Mereka akan minta dengan Adam AS, wahai datuk kami, doalah, minta dengan Allah SWT. Maka Nabi Adam AS akan beritahu kepada manusia yang datang jumpa dengan Nabi Adam, hari ini kemarahan Allah sangat tinggi, tahap yang sangat tinggi, sehingga saya tak mampu untuk berhadapan dengan Allah SWT, dan saya malu depan Allah SWT. Allah larang saya untuk jangan makan buah ni, dan saya termakan. Jadi saya malu dengan Allah SWT hari ini. Allah begitu marah, tidak pernah sebelumnya Allah SWT marah sehingga tahap itu. Walam yaghdab ba'dahu, dan selepas pada hari itu juga Allah tidak akan marah seumpama pada hari para masyar itu. Hanya lepas itu manusia akan beralih kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS akan kata, dia kata Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku dah tumbuh satu rakyat cuti sehingga mati. Saya hanya nak ajar dia saja, saya tumbuk dia, tapi orang tu dah mati. Saya terbunuh satu orang Qibti, jadi saya tak mampu berhadapan dengan Allah SWT. Lepas tu kaum akan jumpa Nabi satu demi Nabi, sehingga akhirnya mereka akan datang jumpa Nabi SAW. Mereka akan datang jumpa Nabi Isa. Nabi Isa akan beritahu kepada mereka, sekarang ni tak ada orang boleh doa melainkan Muhammad SAW saja. Kamu semua pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka manusia semua akan datang jumpa Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, tolonglah doa kepada Allah SWT. Pertama sekali baginda, wahai baginda, mintalah supaya Allah mulakan hisab secepat mungkin. Sebab selepas berhisab dimulakan, maka manusia akan ditetapkan masuk syurga ataupun neraka Allah SWT. Doa supaya Allah mulakan hisab dan penghisapan Allah SWT. Dan riwayat mengatakan, ada satu tempat namanya Maqam Mahmud. Nabi silakan sampai tempat itu, Nabi akan berdiri. Nabi tidak akan duduk, Nabi akan berdiri. Nabi SAW ketika itu dalam ketakutan, jangan-jangan saya dimasukkan syurga dan umat aku semua dicampar neraka Allah. Nabi dalam ketakutan. Maka saya begitu, kerana Nabi SAW lah kita dapat rahmat Allah SWT. Umat dahulu dibinasakan kerana dosa-dosa mereka. Jadi kita tak binasa kerana adanya Nabi SAW dan rahmat Nabi bersama dengan kita. Kedatangan Nabi dan kenabian Nabi adalah rahmat untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah utuskan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Di alam dunia juga adalah rahmat, di alam barzakh juga Nabi sebagai rahmat untuk kita. Nabi datang ke dunia, Nabi telah mulakan kerja dakwah.
usaha baginda kerja dakwah. Dakwah baginda adalah, wahai manusia, ta'alah pada Allah, kamu akan berjaya. Cara la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Nabi jumpa manusia, Nabi dakwah kan kaumnya, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, ta'alah pada Allah, kamu akan berjaya. 23 tahun baginda telah berusaha, penuh kesusahan, kepayahan, pelbagai kesusahan yang diberi pada baginda. Sahabat-sahabat itu menghadapi banyak kesusahan, kepayahan, mujahadah demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menghadapi kesusahan dan tempoh 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tiga tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Madinah baginda telah diberi minum racun, telah dipukul dengan batu kepala baginda, gigi baginda telah patah. Dan dari segi kesakitan dalaman batin baginda, menantu-menantu baginda telah ceraikan anak-anak baginda di hadapan Nabi SAW. Nabi begitu tinggi kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua anak Abu Lahab, kerana perintah ayah mereka, mereka telah datang ceraikan anak depan Nabi, dan seorang telah koyak baginda dan baju baginda, seorang daripada anak Abu Lahab tadi. Begitu banyak kesusahan baginda telah menghadapi, kesedihan yang amat bila anak Nabi diceraikan depan Nabi SAW. Begitu pilunya hati Nabi SAW. Bila Mekah telah difatah, ditawan, orang-orang telah menyusahkan Nabi SAW, semua dah takut, gelisah. Habislah kami hari ini, Nabi SAW akan balas. Dia akan ambil, dia akan dendam, lepaskan dendam. Ikramah anak Abu Jahal, Abu Lahab tadi, kerana ketakutan, dia telah tinggalkan Mekah dan lari daripada Mekah. Dari Ikramah. Orang-orang beritahu kat dia, kamu orang yang baik, anak orang-orang yang baik. Orang-orang datang jumpa Nabi SAW beritahu, wahai Rasulullah, Tuhan adalah baik, Tuhan adalah keturunan yang baik, Tuhan satu orang hakim yang baik, satu orang hakim yang pemerintah yang baik. Saya akan beritahu kepada kamu apa yang adik-beradik Yusuf AS beritahu pada Nabi Yusuf AS. Apa yang dikatakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS? Mereka telah bawa Nabi Yusuf AS untuk jalan-jalan, untuk makan angin. Mereka telah campakkan Nabi Yusuf dalam perigi, keluarkan daripada perigi tadi, bisa dijual di tangan Raja Mesir waktu itu. Lepas tu di sana dia telah difitnah, masuk penjara. Keluar daripada penjara, Allah telah jadikan sebagai menteri kewangan. Kemudian datanglah kemarau di Mesir, menteri makanan. Saya beritahu kepada kamu apa yang saudaraku Yusuf telah beritahu kepada adik-beradiknya.
Kau pergilah, aku telah maafkan kamu kerana Allah. Tidak ada apa-apa pembalasan hari ini. Nabi Islam satu hakim, orang-orang Mekah dah rasa gelisah kan? Dulu ketika Muhammad SAW di Mekah, kita lah paksa Muhammad SAW sehingga kan, Nabi SAW tertinggalkan Mekah. Begitu mereka telah susahkan baginda, mereka dah rasa gelisah yang begitu sekali. Hari ini Muhammad SAW akan balas dendam. Tapi tuan-tuan Allah SWT, kerja dakwah ni satu kerja Allah beri pada kita yang mana tak ada tolak bandingan dengan kerja ni. Apa-apa kerja dekat dunia tidak sama dengan kerja dakwah. Bila dakwah datang di dunia, maka tak ada satu orang boleh berhadapan dengan kerja dakwah. Tak ada satu batil yang boleh berdepan dengan dakwah. Allah SWT berkata kepada umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah umat yang terbaik, kedudukan yang tinggi. Kamu terbaik, kamu tertinggi, kedudukan kamu. Kamu telah dikeluarkan, dibawa. Semua kerja-kerja dunia sedang berjalan. Orang sedang bertani, orang sedang berniaga, orang sedang buat rumah-rumah. Kenapa kamu didatangkan? Urusan dunia semua sedang berjalan, kamu tidak datang. Bahkan kamu telah didatangkan. Umat ini telah didatangkan. Kenapa didatangkan? Untuk khidmat pada manusia, untuk khidmat bagi manusia seluruh alam. Kamu tidak datang untuk masalah perut kamu, masalah anak pinak. Bukan datang untuk buat rumah, bukan datang untuk nikah kahwin. Kamu datang untuk khidmat pada manusia. Bahkan kamu tidak datang, Allah telah datangkan kamu. Tanggungjawab kamu ialah bertebaran di muka bumi dan sebarkan kebaikan. Apa tanggungjawab kita? Bergerak di seluruh alam, sebarkan kebaikan. Ayat-ayat Quran telah mula turun. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dengar dengan tawajuh mana kata. Selamatkan diri kamu dan selamatkan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kamu selamatkan diri kamu sendiri, selamatkan keluarga kamu daripada api neraka. Secara umumnya Allah Ta'ala berfirman, bila Nabi SAW bersabda, bila kamu tengok satu kemunkaran, maka berhentikanlah, usahalah untuk mencegahnya dengan kekuatan kamu. Bila kamu tengok satu keburukan, maka halanglah dengan kekuatan kamu. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Kamu semua adalah tanggungjawab. Semua kamu adalah tanggungjawab. Kamu semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya di bawah orang-orang di bawahannya. Kamu semua adalah pemimpin. Kamu semua adalah ahli tanggungjawab. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang pemimpin dalam rumah dia, ketua dalam rumah dia. Tanggungjawab kamu adalah bawa ahli keluarga kamu pada agama, pada keimanan, pada kehidupan Nabi. Ini tanggungjawab kamu dan rumah kamu. Kemudian apa perintah Allah?
Pertama sekali, ajar anak-anak kamu kalimah. Daripada mana kita diberi tanggungjawab bila lahir seorang anak di rumah orang Islam, maka azankan di sebelah kanan dia dan sebelah kiri diiqamatkan. Hari ke-7 akikahkan dia, beri nama pada dia. Lepas tu bila dah cukup umur, bawa dia pada sembahyang. Perintahkan anak-anak kamu murus sebianakum. Perintahkan anak-anak kamu sembahyang. Bila umur 7 tahun, perintahkan untuk sembahyang. Bila umur 10 tahun kalau dia tak sembahyang, maka rotani mereka. Kalau kamu lalai, maka mereka akan terlepas pada tangan kamu. Setiap orang tanggungjawab untuk hidupkan agama dan rumah dia. Kalau kita tak dapat bawa agama dan rumah kita sendiri, macam mana kita nak bawa agama di masyarakat, di kampung kita, di bandar kita? Kalau kita dapat dirikan sembahyang di rumah dan rumah kita, ahli keluarga kita, macam mana kita nak bawa usaha di masyarakat kita? Jadi untuk hidupkan agama di rumah, kita hidupkan fadail amal. Setiap hadis macam satu titisan air yang jatuh. Setiap titisan itu akan sampai satu masa dia akan berbuah. Dia akan, hati-hati ahli keluarga kita akan berubah, datang beramal. Maka agama akan mula berkembang di rumah kita, akan hidup di rumah kita. Bila anak kita umur 10 tahun, perintahkan mereka untuk sembahyang, ajar mereka, kalau tak rotani mereka. Setiap orang tanggungjawab ahli keluarga rumah dia. Makan minum tanggungjawab Allah SWT, bukan tanggungjawab kamu. Bagi makan minum tanggungjawab Allah SWT. Orang tanya, tanggungjawab siapa beri makan minum? Saya tengok orang yang anak 10 pun saya yang pelihara mereka. Orang anak 5 pun saya yang jaga. Allah kata, orang-orang kafir telah rosakkan fikiran kita. Anak ni kalau saya tak bagi makan, siapa akan bagi makan? Ini zaman dah begitu mahal, harga barang dah naik, macam mana saya nak jaga kalau saya tak kerja? Saya yang bagi makan anak-anak saya. Kita bukan penjaga pemelihara anak-anak kita, bahkan Allah melihara anak-anak kita, anak isteri kita. Bukan kita yang sempurnakan keperluan kita, bahkan Allah yang sempurnakan keperluan kita. Fir'aun telah mendakwa, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Musa AS beritahu dia, bukan kamu, Allah Tuhan yang tertinggi. Secara ringkasnya, tanggungjawab kita ialah daripada rumah kita sampai seluruh alam, tanggungjawab kita. Kita kena bertebaran di seluruh alam, sebarkan kebaikan. Bila orang tanya sahabat, kenapa kamu datang? Orang-orang bila sahabat sampai, mereka tanya, kenapa kamu datang?
kaum-kaum mereka sangka bahawa di Arab kemarau, tidak ada makanan, hidup mereka sempit. Orang-orang kata, kamu pergi duduk rumah kamu, kami akan aturkan pemakanan kamu. Kami dah lupa untuk jaga keperluan kamu. Kamu balik Arab, kamu balik negara kamu, kami akan atur. Maka sahabat kata apa? Kami tidak datang, bahkan Allah telah utuskan kami kepada kamu. Ibta'athana Allah Ta'ala, Allah telah hantar kami. Sahabat kalau duduk di Mekah Madinah, macam mana agama kata saya pasal alam? Keluar agama ini dunia mulia semua. Sahabat kata kami tidak datang, bahkan kami tidak diutus, dihantar oleh Allah Subhanahu Taala. Sahabat boleh buat amal di Mekah, ibadat, sembahyang, puasa. Linukhrij man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami datang keluarkan manusia daripada penghambaan pada manusia, bawa pada menghambakan diri pada Allah Subhanahu Taala. Sama sahabat beritahu, kami datang untuk keluarkan manusia daripada menghambakan diri pada manusia, datang menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Min dhiqil Islam, min dhiqid dunya ila si'atil Islam. Daripada kesempitan dunia pada keluasan Islam. Kami datang keluarkan kamu daripada kesempitan dunia kepada keluasan Islam. Seringkasnya sahabat radhiyallahu anhum mereka beritahu, kami bukan datang, tapi maksud kami adalah untuk hidupkan agama Allah Subhanahu ke bumi. Kami dihantar oleh Allah Subhanahu Taala. Dan di sahabat Islam, ya ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai manusia, kamu semua daripada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Wahai manusia, kamu semua daripada Adam, dan Adam alaihissalam daripada tanah. Datuk kamu Adam alaihissalam, Allah telah ciptakan daripada tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atau orang Ajam, orang Ajam atau orang Arab. Tidak apa-apa kelebihan. Tidak ada Arab atas orang-orang Ajam, dan tidak ada Ajam atau orang Arab. Tidak ada apa-apa kelebihan.
Sama ada dia satu dobi atau tukang besi. Manusia terbahagi mengikut kerja-kerja mereka. Tapi Allah Ta'ala firman, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang paling mulia adalah orang yang paling banyak takwa dan diri dia. Kita nampak kemuliaan dengan kerja. Ini bukan pembahagian Allah, ini pembahagian kita. Orang paling takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Datangnya kerja dakwah di muka bumi adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dah tu kan ditali nak laju. Nabi telah fahamkan umat ni apa yang Allah beri pada saya dari jalan iman ataupun jalan ibadat ataupun jalan muamalah ataupun dari jalan usaha agama. Aku dah beri pada kamu. Aku dah turunkan semua tanggungjawab ini pada kamu. Di Medan Arafah, Nabi SAW selepas 23 tahun berusaha, Nabi keluar untuk berhaji. Nabi SAW sabda, apa yang Allah beri pada saya dah sampaikan kepada kamu atau tidak? Nabi tanya kepada sahabat. Semua sahabat kata, qad ballaghta ya Rasulullah, baginda telah sampaikan. Kemudian Nabi SAW sabda, ala falyuballigh syahid al-ghaib. Dengar dengan tawajuh. Sehingga mana agama telah sampai, maka orang-orang ini, mereka yang telah terima agama, tanggungjawab untuk sebarkan agama bertempat-tempat belum sampai agama. Tanggungjawab umat ni apa? Bawa amanah ni kepada mereka yang belum terima amanah ni lagi, ke hujung-hujung dunia. Banyak mana agama yang ada pada kita. Ada orang hanya tahu kalimah. Satu orang tanya Imam Naili Amtullah Alaih, satu orang melewati umur 80 tahun. Wahai pakcik, keluar jalan Allah. Orang mewah tu dah umur 80 tahun dah. Orang tua tu kata, apa akan jadi bila saya keluar jalan Allah? Kamu keluar jalan Allah, kau begitu pada orang, kamu begitu pada orang, saya dah umur 80 tahun, saya tak belajar kalimah sehingga hari ini. Kamu belajarlah kalimah, jangan jadi macam saya. Siapa ada surah Fatihah amanah yang dia kena sampaikan. Banyak mana ilmu yang dia ada, dia kena sampaikan pada umat. Ini amanah yang Nabi dah turunkan pada kita. Banyak mana ilmu yang dia ada, banyak mana agama dia ada, dia kena sampaikan. Ada orang alim, ada orang mufti, dan ilmu yang ada pada mereka juga lah amanah. Syaitan adalah musuh kita yang paling besar dalam kerja dakwah. Musuh kita yang paling besar. Mana kamu nak pergi? Syaitan akan beritahu kita, anak kau ramai, mak kau dah tua, bapa kau dah tua. Ada orang kepada Allah, isteri menangis, anak-anak menangis, mak dia pun menangis. Apakah dengan kami? Isteri akan beritahu, apakah dengan saya? Anak akan beritahu, apakah dengan kami? Abah keluar jalan Allah, apakah dengan kami? Mak dia akan menangis.
Tapi kalaulah dia cakap, saya pergi luar negara untuk 2 tahun untuk kerja, untuk cari duit, untuk 2 tahun saya keluar negara untuk cari duit, kerja, mak pun akan gembira. Bagus. Sebab apa dah? Masuklah pemikiran kita, dengan duit kehidupan kita akan terbentuk. Dan takaza iman ialah bukan duit yang bentuk kehidupan kita, bahkan agama bila datang kehidupan kita, Allah akan bentuk kehidupan kita. Bila kita nak kata kita nak keluar 4 bulan, semua marah dalam rumah kita. Bila kita kata kita nak pergi cari duit, nak kerja, semua gembira dalam rumah kita. Dan berlaku, Allah buat dengan iman. Allah semua buat suatu keputusan dengan kalimah kita. Tak ada orang yakin. Ini semua yakin dengan duit. Bila saya ada duit, saya dapat kahwin. Bila saya ada duit, saya dapat buat rumah. Masalah saya akan selesai. Ini keyakinan kita ini. Dan perkara ini telah jadi umum. Ini kita akan kembali pada kehidupan Madinah, kehidupan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah telah bertebaran ke seluruh alam, Allah telah perintahkan mereka infiru khifafan wa istiqalah. Kamu keluarlah apa saja keadaan, ada makanan, tak ada makanan, panas, sejuk, kamu kena keluar. Keluar dalam keadaan beban atau tidak ada beban, kamu kena keluarnya Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mereka. Orang-orang yang datang ke Madinah, tetamu-tetamu, semua mereka ni adalah tetamu untuk semua ahli Madinah. Empat tanggungjawab mereka: beri makan pada tetamu, sediakan tempat tidur tetamu, dan ajar tetamu. Dan bila tetamu balik, bagi hadiah untuk mereka. Ini 4 kerja ahli Madinah. Dan mereka kerja mereka ialah perniagaan dan pertanian. Dan pertanian mereka kena mengairi pertanian mereka ikut masa. Tapi mereka tidak ada masa. Mereka telah mesyuarat. Dah banyak ikram tamu, banyak tetamu, sehingga pertanian kita pun rosak. Kita nak minta, baru kita pergi jumpa Nabi minta cuti. Kita cuti buat kerja dakwah untuk nak uruskan balik pertanian, perniagaan kita. Datang jumpa Nabi, wahai baginda, kami nak cuti buat kerja dakwah. Banyak kerugian kami. Semua tertib kehidupan kami dah rosak habis dah semua. Sebab kami duduk layan tamu, duduk belanja duit pun dah habis. Nabi kata tidak ada cuti, tak ada cuti. Nabi kata tidak ada cuti. Cuti mereka minta untuk nak baiki dunia mereka. Dengan kamu minta cuti, mungkin kamu boleh baiki rumah kamu, tapi seluruh dunia akan mengalami kerugian kerana duduknya kamu di rumah, kerana cutinya kamu di bekerja dakwah. Manusia sedang tenggelam, manusia dalam kegelapan, sedang tenggelam dalam dunia. Seluruh umat telah jadi mazlum hari ini, diserang, dizalimi. Bila ada hidayat, manakah manusia akan keluar daripada kegelapan, datang pada hidayat, datang pada cahaya, akan keluar daripada kesempitan, datang pada keluasan. Bila ada hidayat. Seluruh dunia ada kegelapan.
Wajib, penting untuk kamu keluar dari Allah. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Abu Ayyub Ansari kata, ayat turun atas kami karena lama. Kami tak pernah fikir. Kami satu ketika, kata Abu Ayyub Ansari, kami terfikir untuk minta cuti kepada Nabi SAW untuk uruskan kebun-kebun kita. Maka Allah telah turunkan ayat, kebinasaan kamu ialah kamu tinggal keluar dari Allah, kamu sibuk dengan pertanian kamu. Seluruh umat sampaikan agama ke seluruh umat lah tanggungjawab kita secara umum. Sampaikan agama lah tanggungjawab kita. Nabi dah beritahu apa kita kena buat dengan jiran kita, apa kita kena muamalah kita dengan orang sakit pun Nabi beritahu, apa kita kena buat dengan orang miskin pun Nabi dah beritahu, orang-orang yang dizalimi apa kita kena buat dengan mereka pun Nabi dah beritahu kepada kita. Nabi dah terangkan kita, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantulah saudara kamu sama ada zalim ataupun mazlum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dia mazlum, dia dizalimi, kami faham bantu dia, tapi kalau dia zalim, nak bantu dia macam mana? Nabi kata, halang si zalim itu daripada kezaliman dia. Inilah bantu si zalim, kerana berhentikan si zalim itu daripada kezaliman dia. Agama ni adalah rahmat bagi manusia seluruh alam, bagi orang zalim, orang miskin. Bila ada iman, tiada kecurian. Bila ada iman, tidak akan ada kerosakan. Bila ada iman, tak ada orang rompak. Bila ada iman, tak ada orang akan tumpahkan darah. Bila ada iman, akan tunaikan hak. Bila kita duduk fikir kedai kita, pertanian kita, ini faedah untuk diri kita. Tapi kita keluar dari Allah, ini keuntungan untuk umat. Kita duduk, kita tak keluar, ini faedah untuk diri kita. Tapi kita keluar dari Allah, faedah untuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kalau duduk di rumah, maka agama tak sampai kat kita hari ini. Sahabat tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, banyak pengorbanan mereka telah diberi untuk agama. Beribu-ribu sahabat telah syahid di negara Syam. Banyak beribu-ribu telah pergi ke negara-negara terbarat di muka bumi. Keluarlah lagi dan lagi sehingga kalimah Allah tinggi, dapat ditinggikan di muka bumi. Ini kerana kita tak keluar jalan Allah, kita belajar agama, kita dalam kehinaan, kita jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita kena buat dengan orang Islam, apa kita kena buat dengan orang bukan Islam, apa kita kena buat dengan ahli keluarga kita, apa kita kena buat dengan jiran kita. Islam bukan hanya sembahyang puasa saja, bahkan Islam luas, dan setiap aspek kehidupan kita ada perintah agama, perintah Allah. Nabi SAW sabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kamu kesihanilah penduduk bumi, orang langit akan kesihani kamu. Tunjuk orang jalan, ini pun agama. Bantu orang miskin atau miskin, ini pun agama. Beri makan orang miskin, ini pun agama. Bantu janda-janda, ini pun agama.
Nabi SAW sumpah, tidaklah satu orang mukmin sehingga dia makan kenyang dan sedangkan jiran dia dalam kelaparan. Mana saja ada bala musibah, maka anggap di situ kekurangan kerja agama. Agama datangnya agama, datangnya kerja agama adalah untuk menjauhkan musibah-musibah di muka bumi. Usaha asal ialah usaha maqam. Bila usaha maqam kita kuat, akan keluarlah jemaah-jemaah 3 hari. Akan ada 2 gash dalam 1 minggu. Akan ada ta'lim di masjid kita, di rumah kita. Jemaah akan keluar 3 hari untuk kampung-kampung berhampiran. Orang kata kerja kat sini lemah, kerja sana lemah. Kenapa lemah? Kerana kita tak buat kerja lah, kerja lemah. Sampai bila kita akan hantar jemaah? Setiap orang tanggungjawab atas kerja agama. Setiap orang kalimah ditanggungjawab atas kerja agama ni. Setiap orang ucap kalimah ditanggungjawab atas kerja dakwah. Waktu kita kata setiap orang buat tertib kehidupan dia. Paling kurang 4 bulan setiap tahun. Bukan jemaah jalan naik kenderaan, jemaah jalan kaki. Dah banyak kita naik kenderaan dah. Sekarang tinggal dengan kenderaan semua. Jemaah jalan kaki. Dengan jalan kaki ada mujahadah dan banyak faedah. Kita suka nak naik kapal terbang, nak naik kereta, nak naik kereta api. Sahabat keluar jalan kaki. Sahabat kan diuji dalam perang Badar, mereka diuji dalam perang Tabuk. Dan safar Tabuk, safar yang begitu panjang, 6 bulan safar mereka. Tak ada begitu kelengkapan makan minum. Nabi kata kita akan keluar di arah ni. Sahabat pun bergerak. Orang-orang munafikin waktu tu kata la tanfiru fil har, jangan kamu keluar dalam waktu panas. Waktu tu musim panas, jangan keluar dalam panas. Tiada kenderaan. Kesempitan waktu tu mereka tu buah-buah dah nak masak. Buah-buah dah masak, nak petik je. Jadi sahabat beri pengorbanan setiap sudut. Kebun pun mereka tinggalkan. Kita kena keluar 4 bulan jalan kaki. Dari Delhi, Lucknow, dari Delhi, Allahabad, Delhi ke tempat-tempat lain. 4 jalan. Setiap jalan tu ada 4 jalan. Setiap sudut tu mana, sini ke Lucknow ada 4 jalan, jalan raya, jalan kereta api, highway ada 4 jalan. Di mana saya akan buat usaha, Allah SWT akan berkesan di seluruh alam. Allah akan berkesan seluruh alam. Jadi setiap jalan tu keluarkan 2 jemaah pedal, kiri dan kanan. Jalan raya kiri kanan ada jemaah pedal sedang jalan.
Highway pun kiri kanan ada jemaah sedang berjalan. Jalan kereta api pun kiri kanan ada jemaah sedang berjalan. Innamal a'malu binniyat. Asas agama adalah bergantung pada niat kita. Orang-orang yang keluar kalau niat, walaupun dia bawa gas di mahallah dia, ya Allah bagilah kesan gas aku di seluruh alam, Allah akan sampaikan kesan dia ke seluruh alam. Cuma kita usaha kita bergantung pada niat kita. Asalnya adalah 6 bulan keluar dengan Allah, 6 bulan di rumah. Paling kurang 4 bulan pedal, jalan kaki dengan Allah. Kalau 6 bulan, 6 bulan di rumah, 6 bulan dengan Allah. 6 bulan di rumah lah bersama kerja kami. Kerja sedang berkembang. Tapi kenapa hidup kita masih tak berubah lagi? Sebab kita tak pasang niat lagi untuk ubah diri kita dalam kita buat kerja dakwah ni, dalam kita keluar dengan Allah. Kita keluar dengan Allah, kita tak pasang pun niat lagi untuk ubah kehidupan kita. 40 hari ataupun 4 bulan ataupun jalan kaki, kita kena pasang niat untuk ubah diri kita sekali. Barulah dengan sedikit demi sedikit Allah akan ubah kehidupan kita. Okey, sekarang tuan-tuan boleh bangun bagi nama daripada majmua ni, sama ada segi individu ataupun segi jemaah. Siapa sedia untuk keluar 4 bulan jalan kaki?